Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pertamanya dengan limpah dan rahmatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi berikan kita kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita teruskan pengajian kita. Baik. Jadi di awal tadi saya telah ceritakan bagaimana perkembangan kita, iaitu daripada kita telah pun, kalau siapa yang ikut daripada awal, saya mulakan daripada hari pertama kita buat kuliah ini daripada day 1 kita punya PKP. Terima kasih Cik Mazuki respon, Alhamdulillah, kasihlah. Kita telah pun bermula daripada sahabat-sahabat Nabi SAW, ataupun kita kata golongan kaum salaf. Dua perkara yang tuan-tuan mungkin boleh kita ulang kaji sedikit. Yang pertama, tentang berkaitan dengan salaf ataupun kaum salaf yang kita bincangkan ini. Kaum salaf yang kita bincangkan ini iaitu kisah golongan-golongan yang berada di awal zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ini kumpulan-kumpulan yang dipuji oleh Allah Subhanahu, dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kurun yang terbaik selepas dia berdasarkan hadis Nabi SAW. Cukup 3 kali selepas saja. Tuan-tuan jangan lebih-lebih pula selepas pula kan. Kurun yang terbaik yang Nabi sebut SAW sebut, iaitu yang pertama pada kurun Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian selepasnya iaitu kumpulan para sahabat Nabi SAW. Kumpulan yang seterusnya iaitu kumpulan tabi'in yang sedang kita bincangkan pada ketika ini. Dan kemudian kumpulan tabi'in, orang yang mengikuti tabi'in pula. Siapa mereka? Nabi, iaitu kita tahulah kumpulan bersama dengan Rasulullah SAW. Sahabat Nabi pula siapa? Iaitu sahabat kumpulan yang pernah bersama dengan Nabi dan juga pernah mengambil hadis daripada Nabi SAW, bertemu dengan Nabi maksudnya. Yang seterusnya tabi'in, iaitu mereka yang walaupun hidup pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, tapi tak pernah sempat untuk bertemu dengan Nabi, tapi mereka pernah bertemu dengan para sahabat dan mengambil hadis daripada sahabat kita radhiyallahu anhum. Dan juga itu tabi'in. Tabi'in sedangnya mereka yang tak pernah bertemu dengan para sahabat. Mungkin sahabat ada pada masa tersebut kerana sahabat ni bertebaran di seluruh dunia, tetapi mereka tak bertemu dengan sahabat tersebut, cuma je mendengar berita ataupun khabar berita yang mereka pernah temu, iaitu mereka bertemu dengan tabi'in tersebut. Jadi ini kisah kita kata apa, kumpulan-kumpulan salaf yang sedang kita bincangkan, iaitu kumpulan-kumpulan yang Nabi SAW berikan pujian, kurun yang terbaik. Seterusnya, yang kedua kita bincangkan iaitu bagaimana kita mengikut kronologi perkembangan Islam satu masa dahulu. Kenapa kita hari ini kita bincangkan kumpulan-kumpulan yang terdapat di Basrah, dan sebelum ni kita bincangkan terdapat kumpulan di Kufah, sebelum itu di Madinah, dan sebelum itu di Mekah. Kerana inilah kronologi perkembangan Islam daripada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Dan selepas ini kita pun tak tahu ikut urutannya bagaimana. Kerana ini peringkat awal kita dapatlah susun. Lepas tu kita dapat susun di Kufah, kita dapat susun di Basrah. Mungkin lepas ni ada kisah-kisah yang terdapat di Syam. Sebenarnya saya pun tak mampu nak ingat turutan keseluruhan nama-nama tersebut. Dah berapa belas pun kita cover sebelum ini. Cuma kita boleh ingat ataupun saya boleh beritahu itulah turutan kita menurut kepada bagaimana perkembangan Islam. Dan ingat tak tadi siapa tabi'in? Tabi'in mereka yang pernah bertemu dengan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Dan oleh itu kita melihat jalur ilmu-ilmu yang disampaikan pun, kalau ikut pada ilmu setempat, ini mungkin bagi siapa yang belajar bidang Quran dan Sunnah, bidang hadis, bidang periwayatan, kita akan melihat tuan-tuan periwayatan hadis Nabi kita Muhammad SAW yang dibawa oleh tabi'in pasti akan ada kaitan dengan tokoh ulama yang ditempatkan di tempat tersebut. Contohnya kalau kita bincang tentang Masruq ataupun tentang siapa semalam, Rabi' bin Khusaim, maka kita akan lihat jalurnya akan ada tokoh ulama sahabat Nabi yang ditempatkan di situ, iaitu Abdullah ibn Mas'ud. Dan hari ini kita berpindahlah, kita tinggalkan Basrah, kita tinggalkan Kufah, selamat tinggal Kufah. Pada pagi ini kita bincang tentang Hasan al-Basri, iaitu kita telah pun masuk di kota yang baru, iaitu kota Basrah. Baik, saya teruskan lagi.
tokoh kita bincangkan pada hari ini iaitu siapa? Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri sekitar umur dia hidup pada tahun 642 Masihi sehingga 728 Masihi, ataupun ada yang kata 737 Masihi. Dan nama penuh beliau ialah Abu Sa'id Al-Hasan Ibnu Abi Al-Hasan Yasar Al-Basri. Nama dia Hasan, bapa dia nama dia Abu Hasan, bapa kepada Hasan, Abu Hasan. Semalam kita dah bincang kan, kalau orang Arab ni dia suka budaya dia, ada anak, biasanya anak yang sulung dia akan gunakan. Kalaulah kalaulah anak tersebut nama dia yang sulung, nama dia Ukashah. Semalam anak saya Ukashah, saya masuk bilik ni. Itulah Ukashah. Ukashah dia masuk bilik. Apa ni? Ukashah ni disulung. Lepas tu orang Arab suka budaya dia akan mengelarkan nama dia iaitu Abu Ukashah. Dan tuan-tuan, ini di antara budaya yang amat disukai oleh orang Arab. Sebab itu tips dia, kalau tuan-tuan berkenalan dengan orang Arab, tuan-tuan dapat kenal anak dia. Saya ingat dulu saya ada satu bila saya pergi umrah, saya pergi umrah sendiri, dan saya ada satu driver yang memang saya kenal dekat sana. Saya tak tahu nama dia apa, tapi anak sulung dia bernama Rayyan. Saya ingat lagi, saya tak ada nama asal dia beritahu dahulu, tapi bila saya tahu nama anak dia Rayyan, saya bagi tahu, saya panggil dia siapa? Saya panggil dia wahai Abu Rayyan, wahai Abu Rayyan. Suka dia. Lepas tu siap bawa pergi belanja dan sebagainya. Nampak? Ini satu budaya yang kita tak dapat feel lah. Tapi orang Arab itulah budaya dia. Dia suka namakan diri dia berdasarkan gelaran dia kepada anak dia tersebut. Jadi Hasan nama dia, bapa dia siapa? Nama dia Abu Hasan. Abu Hasan ni katanya orang-orang iaitu orang-orang Parsi. Dan kemudian dia telah masuk Islam dan buat nama dia iaitu Abu Hasan. Nama penuh dia siapa tadi? Abu Sa'id Al-Hasan Ibnu Abu Hasan Yasar Al-Basri. Okey, Al-Basri bermaksud merujuk kepada dia seorang tokoh yang lahir di kota Basrah. Cukuplah kita di Kufah, hari ini kita di Basrah. Dan beliau terkenal dengan seorang ahli teologi Arab. Teologi di falsafah, pemikiran. Beliau adalah seorang ahli teologi Arab yang terkenal dan cendekiawan Muslim. Baik, Hasan Al-Basri terkenal, dia terkenal di Basrah, dan juga dia lahir ketika zaman pemerintahan Khalifah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an pada tahun ke-21 Hijrah. Dikatakan dia lahir 2 tahun sebelum Umar Al-Khattab wafat, ataupun sebelum kematian. Kisah dia Sayyidina Umar Al-Khattab ditikam. Jadi sebelum kematian Umar Ibn Al-Khattab. Lagi cemerlang dia ataupun kehebatan dia hidup Hasan Al-Basri ni, beliau pernah menyusu dengan Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Ummu Salamah adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan Al-Basri pernah menyusu dengan siapa? Ummu Salamah. Dan juga dia pernah berguru dengan beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun tahu Hasan Al-Basri ni muncul nama beliau sebagai ulama yang terkemuka. Siapa tak kenal Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri. Banyak orang dia kenal nama Hasan Al-Basri, tapi kisah tak tahu pun. Hasan Al-Basri ni ada kisah-kisah yang sangat terkenal. Di antara kumpulan-kumpulan manusia yang mengkaji hadis, dan orang-orang sufi juga suka mengaitkan kisah-kisah. Orang-orang sufi tasawuf suka mengaitkan nama Hasan Al-Basri dalam keilmuan mereka. Baik, dan juga Hasan Al-Basri ini dia wafat setelah dia wafat di Basrah. Hasan Al-Basri dia wafat di Basrah setelah hidup hampir selama lebih kurang 89 tahun. Wafatnya atau meninggalnya pada hari Jumaat pada tanggal 5 Rejab 110 Hijrah bersamaan dengan 728 Masihi, pada umur 89 tahun tadilah. Beliau pernah hidup di zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dan Hasan Al-Basri ni ada banyak kisah-kisah beliau. Setiap kali berlakunya perubahan khilafah Islam, berganti dia khalifah, ada isu beliau bersama dengan khalifah. Tapi tuan-tuan, saya ingat tuan-tuan boleh buat pembacaan sendiri tentang Hasan Al-Basri, kerana konsep kita, perbincangan kita ialah bagaimana nasihat-nasihat yang kita nak ambil daripada Hasan Al-Basri, serta kita nak melihat bagaimana interaksi cara kehidupan beliau bersama dengan Al-Quran. Sebab itu tema kita pun mulhaq, mulakan harimu dengan Al-Quran. Mulhaq,
mulakan harimu dengan Al-Quran. Saya harap benda mulhaq ini terlekat pada hati tuan-tuan dan pemikiran tuan-tuan. Setiap hari mulhaq, mulakan hari dengan Al-Quran. Baik. Jadi kita kata apa, Hasan Al-Basri ni kisah dia terkenal. Kalau ada dia khalifah pada zaman tersebut, pasti ada isu ataupun kita kata apa, ada je pertembungan di antara Hasan Al-Basri dan khalifah yang ada pada masa tersebut. Ini kerana pada zaman beliau hidup pada kebanyakannya pada zaman khalifah membesarnya beliau Hasan Al-Basri ini pada zaman khalifah yang diwariskan daripada turun-temurun, iaitu anak kan, iaitu pada startnya Muawiyah, maka diturunkan kepada anak-anaknya. Hasan Al-Basri tidak bersetuju dengan perkara tersebut, dan kerana itulah ada yang kita lihat pergolakan yang berlaku, iaitu di antara Hasan Al-Basri dengan pemerintahan yang ada pada masa tersebut. Dan dia pernah hidup pada zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Hasan Al-Basri lagi tentang persekitaran beliau lagi. Beliau membesar dengan baik, membesar juga dengan persekitaran yang baik. Ibunya, siapa ni ibunya? Ibunya adalah Maula. Maula iaitu bekas hamba yang pernah dibebaskan. Kalau tuan-tuan baca Maula kan, iaitu bekas hamba yang dibebaskan, namun masih berkhidmat kepada tuannya. Dia bebas tapi masih berkhidmat. Beza orang yang merdeka dengan orang yang hamba. Tu tuan-tuan boleh lihat di sendiri dengan pembacaan sendiri. Tapi ada yang dipanggil hamba yang masih nak bekerja dengan tuannya, maka kita kata apa? Dipanggil sebagai Maula. Dan ibunya pernah bekerja dengan siapa? Tadilah dia pernah bekerja dengan Ummu Salamah, isteri Rasulullah SAW. Kerana itulah satu ketika Ummu Salamah dia minta Hasan Al-Basri pergi ke suatu tempat, dan kemudian Hasan Al-Basri pada masa tersebut masih kecil. Hasan Al-Basri dia main pada masa tersebut. Hasan Al-Basri masih kecil. Masa peristiwa bersama dengan Ummu Salamah tersebut, Hasan Al-Basri menangis. Kemudian pada masa itulah Ummu Salamah tak ada orang lain, maka dia menyusukan Hasan Al-Basri. Ummu Salamah ambil Hasan Al-Basri dan menyusukannya. Dapat menyusu dengan seorang Ummul Mukminin, isteri Rasulullah SAW. Air susu wanita yang mulia, Ummahatul Mukminin, mengalir dalam tubuh Imam Hasan Al-Basri. Dan juga kisah dia lagi, Ummu Salamah juga dia sendiri yang pernah bawa Hasan Al-Basri bertemu dengan sahabat-sahabat yang besar. Di antara dia pernah bertemu dengan Umar Al-Khattab untuk diminta doa khusus oleh Umar Al-Khattab. Di antara doa Umar Al-Khattab, Allah mafaqihu fid din wa alimuhu ta'wil. Ataupun dalam riwayat yang lain menyebutkan Umar dia pegang Hasan Al-Basri masa kecil, dia tahdikkan, dia doakan, ya Allah, dia kata apa, dalamkanlah ilmu beliau dalam hal agama, dan mudah-mudahan Hasan Al-Basri dikasihi ramai. Hasan Al-Basri dikasihi ramai. Kerana itulah, mungkin kerana doa Umar Al-Khattab, kita kata Hasan Al-Basri ni pada saya tidaklah dikenali ramai sangat orang tentang kisahnya, tapi orang tahu nama Hasan Al-Basri, dan orang rasa hormat dan rasa kagum terhadap beliau. Padahal kisah tak tahu lagi. Mungkin kerana doa Umar Al-Khattab dalam doa dia, iaitu bagilah Hasan Al-Basri ini dikasihi oleh orang ramai. Baik, itu kisah latar belakang tentang Hasan Al-Basri. Dan Hasan Al-Basri ni ada satu kisah beliau yang sangat terkenal, iaitu beliau menundukkan hati gubernur yang digeruni. Siapa gubernur tersebut? Iaitu Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi, satu gubernur yang sangat terkenal. Baik, kita masuk kisah dia terlebih dahulu. Baik, Hasan Al-Basri, perkataannya dan nasihat beliau menentasi semua golongan. Dia bagi nasihat dan pesanan dia tak kisah golongan bawahan, golongan atasan, dan juga golongan yang bersama dengan beliau. Tak kisahlah golongan, sama ada atasan tersebut, sama ada golongan orang kaya ataupun golongan orang-orang pemimpin. Dia seorang yang akan berkata saja, tak kisah kepada sesiapa pun. Imam Hisham Ibn Hasan mengatakan, Imam Hasan Al-Basri pada zaman beliau, dialah orang yang paling berani untuk menegur pemerintah-pemerintah yang ada pada masa tersebut. Jadi terdapat satu kisah, iaitu tentang keberanian Imam Hasan Al-Basri ini ketika berhadapan dengan seorang gubernur yang digeruni dalam sejarah Islam. Siapa? Namanya Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Ingat, Imam Hajjaj atau gubernur Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, iaitu gubernur yang sangat terkenal dengan digeruni oleh ramai orang Islam.
kerana kekerasan dia dalam memimpin. Barang siapa yang tidak bersetuju dengan dia, maka dia akan perang dan juga dia sanggup untuk orang kata apa, perang sampai habis-habisan orang tersebut. Di antara golongan ataupun kumpulan kita kata apa, seorang anak kepada tokoh besar, iaitu Asma binti Abu Bakar, yang pernah berkahwin dengan Zubair Al-Awwam. Dapatlah anak dia bernama Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair, kisah dia pernah bertembung dengan, ataupun pernah bertembung ni maksud saya, dia pernah berlawan dengan Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi ini. Dan masa perlawanan tersebut, ketika peperangan tersebut, Abdullah bin Zubair anak kepada siapa? Anak kepada Asma binti Abu Bakar, sahabat Nabi yang besar. Zubair Al-Awwam, di antara 10 orang dijamin masuk syurga. Kedua-dua dia pernah berjihad dengan Nabi. Abdullah bin Zubair pernah dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi dalam peperangan tersebut. Dan akhirnya Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi nak menjadikan iktibar kepada seluruh orang-orang di Mekah pada masa tersebut agar jangan lawan dia lagi. Nampak saya nak betul cerita pasal Hajjaj ni, betapa dia geruni dia. Hajjaj letak mayat, dia pergi gantung mayat siapa? Mayat Abdullah bin Zubair di antara bucu-bucu Kaabah. Tuan-tuan pernah pergi tengok Kaabah, bayangkan salah satu bucu tersebut pernah dia tergantung mayat ataupun jenazah Abdullah ibn Zubair, anak kepada 2 orang tokoh besar sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak kenal Asma, tokoh yang penting membantu hijrah Nabi. Kalau Asma tidak membantu, maka kita kata susahlah hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak dia Abdullah ibn Zubair dibunuh oleh siapa? Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi, gubernur Islam pada masa tersebut, dan dia menggantung dia di antara bucu-bucu Kaabah. Saya nak cerita pasal Hajjaj tadi. Jadi gubernur ini digeruni oleh ramai orang kerana ketegasan dia. Kenapa perang dah zaman itu? Kenapa berlakunya pembunuhan? Sebab dah berperang. Tapi nak ceritanya, Hajjaj ni seorang gubernur Islam yang diangkat oleh khalifah pada masa tersebut untuk menjaga banyak perkara-perkara yang besar. Jadi kita kata adalah sebab-sebab kenapa dia berlaku perkara demikian. Ini di antara mereka. Lebih baik kita diam saja, sebagaimana kata Ibn Umar, kita tidak duduk pada zaman tersebut, maka kita serahlah, itu adalah urusan mereka pada masa tersebut. Jadi gubernur ni digeruni oleh ramai orang Islam. Gubernur ni, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, satu hari tuan-tuan, dia pernah buat satu rumah yang besar. Ada kata dia buat sebuah istana yang besar, yang megah, di antara bandar Kufah dan Basrah, di antara dua-dua dia. Kalau tuan-tuan tengok dalam poster saya ada bagi, iaitu tuan-tuan Google lah, Kufah to Basrah. Dia pernah buat istana dia, ataupun dia buat satu singgahsana, dia buat satu rumah yang besar. Siapa? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini, iaitu di sebuah bandar yang bernama Wasit. Ini semua tempat-tempat yang terdapat di Iraq, tuan-tuan. Iaitu sebuah bandar yang bernama Wasit. Dia buatlah rumah yang besar. Dan juga perangai di Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni, lepas dia buat rumah yang besar, dia ajak orang ramai pergi datang ke tempat tersebut, pergi tengok rumah dia. Nak tunjuk, ni rumah baru aku, rumah besar. Dan apa dia buat? Dia minta orang ramai datang tu, lalu tu kamu mesti doakan agar rumah aku ini diberkati oleh Allah. Dia ajak ramai orang datang tengok rumah besar dia. Lepas tu siapa yang lalu, dia kata kamu kena doa supaya rumahku ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya istanaku diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi orang yang datang tu ramailah kagum dengan rumah Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi tadi. Tapi apabila Hasan Al-Basri mengetahui tentang peristiwa tersebut, dia pun hadir ke tempat tersebut. Dia melihat ramai orang yang menyaksikan kemegahan istana itu. Lalu di situ apa yang berlaku? Hasan Al-Basri dia menasihatkan orang ramai. Dia pun berteriak di hadapan orang ramai. Ini orang yang sedang melawat rumah gubernur yang digeruni tadi. Jadi Hasan Al-Basri datang ke tempat tersebut, dia pun berteriak. Dia kata, wahai sekalian manusia, janganlah kamu tertipu dengan binaan yang besar ini. Dia tunjuk rumah siapa? Dia tunjuk rumah Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi tadi, gubernur yang digeruni. Dia pergi berteriak kat situ. Orang ni semua takut pergi, kan? Dia pula pergi situ, dia berteriak di hadapan orang-orang yang pergi melihat, menziarahi rumah Hajjaj tadi. Dia kata apa? Wahai manusia, janganlah kamu tertipu dengan binaan yang besar ini. Dia kata jangan kamu hairan dengan kehebatan binaannya ini. Dia kata apa? Kerana tuan-tuan, tidakkah Fir'aun dahulu pun telah membina sebuah binaan yang lebih besar. Apa binaan yang dibina oleh Fir'aun?
piramid kan. Jadi kata dulu Firaun telah bina rumah yang lebih besar, binaan yang lebih besar, lebih tinggi dan lebih kuat daripada yang ini. Kata Hasan kepada seluruh manusia yang pergi melihat rumah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, gubernur yang digeruni tadi. Lalu dia kata apa? Dia kata, wahai tuan-tuan, hendaklah kamu semua ingat akan akhirat. Jangan dunia ini menyebabkan kamu menjadi leka. Dia kata, dah sudah lah tu dia kata. Dia kata, jangan layan, dia kata, jangan sebabkan ini menyebabkan kamu jadi leka. Kerana kata dia lagi, setiap apa yang ada di dunia satu hari akan menjadi hina. Sampai mengisyaratkan tentang rumah Hajjaj tadi. Kata setiap perkara yang berada di atas dunia ini pasti akan menjadi hina, melainkan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan yang tak akan hina iaitu orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan ingat untuk melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang berteriak ni? Hasan Al-Basri. Dia berteriak bila, ataupun dia berikan syarahan bila? Ketika orang ramai sedang dipaksa oleh seorang gubernur yang garang, gubernur yang digeruni, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, untuk datang melihat rumah ni dan berdoakan keberkatan rumah ni. Dia peduli apa kan? Dia tengok ni satu perkara yang tak betul, gubernur digeruni tak digeruni, maka dia pun pergi beri pidato di hadapan orang ramai. Dan kemudian apabila ditanya oleh orang ramai, dia kata, wahai Hasan, kamu tak takut ke dengan gubernur ini? Kamu tak takut ke dengan Hajjaj? Lalu kata Hasan lagi, dia kata apa? Dia kata, dia tak takut. Dia kata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengambil perjanjian kepada orang alim supaya menjelaskan kepada manusia dan jangan sembunyikan kebenaran tersebut. Dia kata, aku tak takut. Dia kata, kerana Allah Ta'ala telah memberikan perjanjian kepadaku, ilmu yang aku ada ini perlu aku sampaikan kepada orang ramai. Jadi pidato ni berlaku bila? Jadi Hajjaj pun dia dah sedar. Hajjaj tu dia dah sedar. Dia melihat Hasan Al-Basri datang ke rumah dia, bukan nak tengok rumah dia yang besar tadi, tapi dia pun berpidato agar orang ramai tidak terpesona dengan rumah besar yang dibuat oleh seorang gubernur yang digeruni tadi, nama dia Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Lalu gubernur tadi dia marah sangat. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dia marah sangat. Siapa Hajjaj ni? Orang yang tegas, orang yang garang, gubernur yang tegas, gubernur yang garang. Yang saya katakan tadi apa? Seorang anak sahabat Nabi yang besar, anak Asma binti Abu Bakar yang berkahwin dengan Zubair ibn al-Awwam. Abdullah ibn Zubair pernah dibunuh ataupun pernah diperangi oleh Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi ini. Lalu gubernur tu keluar daripada rumah dia pun marah betul dengan Hasan Al-Basri. Dia kata apa? Dia panggil Hasan Al-Basri, dia panggil tentera-tentera dia, pegawai dia, bawakan Hasan Al-Basri ni datang ke depanku sekarang. Lalu dia bawa, tapi bila bawa ni Hasan Al-Basri berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, tuan-tuan, pada masa tersebut saya nak ajarkan tuan-tuan satu doa yang besar yang diamalkan oleh Hasan Al-Basri yang menyebabkan Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi tadi tertunduk di hadapan Hajjaj As-Saqafi dan tertunduk depan Imam Hasan Al-Basri ini. Jadi masa dia kata, bawalah pegawai tadi menangkap Hasan Al-Basri, lalu dihadapkan depan gubernur yang bernama Hajjaj tadi. Tapi bila sampai depan Hajjaj, apa yang berlaku? Hajjaj akhirnya dia pun terdiam dan akhirnya dia pun tertunduk. Dia pun terdiam dan dia pun tertunduk. Lalu dia tiba-tiba daripada mula dia nak marah atas tindakan Hasan Al-Basri tadi yang berpidato depan orang ramai, yang tidak membenarkan orang ramai untuk melihat kemegahan rumah dia tersebut. Lalu tiba-tiba berubahnya soalan Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi tadi. Dia kata apa? Dia kata, wahai Hasan Al-Basri, aku nak tanya kamu tentang persoalan fiqah pula. Pelik. Tiba-tiba tadi nak marah, nak hukum patutnya. Dan tak mustahil Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi akan melakukan hukuman yang berat. Tapi bila Hasan Al-Basri dihadapkan depan gubernur tadi, apa yang berlaku? Tiba-tiba gubernur tu kata, wahai Hasan, aku nak tanya soalan fiqh kepada kamu. Aku nak tanya soalan fiqh kepada kamu. Terbalik kan? Dah hilang dia punya kegerunan tadi, garang dia tadi sudah pun hilang. Lalu Imam Hasan Al-Basri dia layan dia kata apa? Wahai gubernur, tanyalah apa saja yang kamu nak tanya. Lalu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dia kata apa? Dia kata, wahai Imam Hasan. Dia panggil dengan baik gelaran-gelaran Hasan Al-Basri. Hilang marah dia tadi, tiba-tiba berubah menjadi sangat lembut. Dia pun panggil dengan gelaran yang sangat baik. Wahai Imam Hasan Al-Basri, kamu adalah ketua para ulama, kamu adalah ketua para tabi'in. Janganlah kamu haramkan aku daripada hadir ke dalam majlismu, dan kamu bakhilkan ilmumu. Semoga kamu berjalan dengan aman. Tak keluar soalan, bahkan tiba-tiba mendoakan pula siapa? Hasan Al-Basri. Tuan-tuan bayangkan, dalam keadaan garang ni Hajjaj tadi, datangnya siapa? Hasan Al-Basri,
berubah, nak marah, terus nak tukar jadi nama, katanya nak berikan soalan fiqh. Nak tanya soalan fiqh, Hasan kata okey silakan. Tak jadi tanya soalan fiqh, bahkan berubah, dia kata Hajjaj tadi mendoakan kebaikan terhadap Hasan Al-Basri. Jadi melihat kelembutan tersebut, berubahnya sifat Hajjaj Yusuf As-Saqafi tadi apabila datang dan dihadapkan Hasan Al-Basri kepada Hajjaj, lalu melihat kelembutan tersebut, kebaikan gubernur tersebut, pengawal-pengawal pun pula diminta untuk melepaskan Hasan Al-Basri keluar daripada rumah agam ataupun istana besar gubernur tadi. Tapi apabila nak dilepaskan Hasan Al-Basri, di antara pengawal tadi pun berkata, wahai imam, dia kata, aku lihat tadi Hajjaj sangat marah akan kamu. Tetapi apabila kami menangkap kamu dan membawakan kamu di hadapan gubernur tadi, depan Hajjaj, aku lihat Hajjaj tidak terkata apa-apa. Dan akhirnya Hajjaj nak bertanya soalan kepada kamu. Dan apabila kamu bersuara lagi untuk memberikan peluang kepada Hajjaj bertanyakan soalan, Hajjaj tidak mampu untuk bertanyakan soalan. Tetapi sebaliknya Hajjaj mendoakan kebaikan-kebaikan kepada kamu. Dia kata, wahai imam, aku melihat satu perkara yang sangat ganjil. Tiba-tiba seorang yang sangat keras tunduk di hadapan kamu. Apa yang telah kamu buat kepada beliau? Apa yang telah kamu buat, wahai imam, kepada Hajjaj tersebut? Kata Hasan Al-Basri, dia kata apa? Imam Hasan Al-Basri kata apa? Sesungguhnya ketika sedang kamu menangkap aku tadi, aku sedang membacakan doa berulang-ulang kali dalam hatiku. Rupanya ada doa yang dibaca oleh Hasan Al-Basri menyebabkan Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi tadi tertunduk. Kegerunan dia tadi, patutnya orang gerun terhadap dia, tapi dikalahkan oleh doa Imam Hasan Al-Basri tadi. Apa doa dia? Allahumma ya wali ni'mati wa malazi inda kurbati ij'al naqamatihi bardan wa salaman alayya kama ja'altan dar bardan wa salaman ala Ibrahim. Saya ingat tuan-tuan Google saja. Doa Imam Hasan Al-Basri kepada gubernur. Doa Imam Hasan Al-Basri kepada gubernur. Dan doa ini yang dibacakan oleh Imam Hasan Al-Basri, dia baca dalam hatinya. Maksudnya tuan-tuan, doa yang dibaca oleh Imam Hasan Al-Basri tadi, dia kata apa? Wahai Allah yang memberi akan nikmatku dan yang menolongku ketika dalam kesusahanku, jadikanlah kemarahan itu sejuk dan selamatkanlah ke atasku seperti mana engkau jadikan api itu sejuk ke atas Nabi Allah Ibrahim AS. Rupanya ini doa yang dibaca oleh Imam Hasan Al-Basri. Tuan-tuan boleh carilah doa doa Hasan Al-Basri terhadap gubernur. Ataupun kita kata apa, dalam bahasa Arab, doa Hasan Al-Basri ma'a Hajjaj. Yang bermaksud apa tadi? Ketika sedang nak dibawa tadi, dia berdoa pada Allah dalam hati dia. Wahai Allah yang memberi akan nikmatku, Allahumma ya wali ni'mati wa malazi, dan yang menolongku, wa malazi inda kurbati, ketika aku berada dalam kesusahan, ij'al naqamatihi bardan wa salaman alayya, jadikanlah kemarahan itu sejuk dan selamatkanlah ku seperti mana engkau selamatkan kama ja'altan nar bardan wa salaman ala Ibrahim, seperti mana engkau jadikan api yang nak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi sejuk. Jadi ini doa yang dibaca oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau seorang yang lantang, bertemu dengan siapa saja, baik pemimpin ataupun orang yang di bawah ataupun orang yang berada di atas. Imam Hasan Al-Basri, dia memang akan berkata dengan penuh tegas dan menceritakan apa saja perkara tersebut, meskipun dia dah tahu perkara itu ataupun apa yang nak disampaikan oleh kata-kata dia tadi pasti tidak disukai oleh pemerintah ataupun pemimpin yang mendengar tersebut. Tapi doa dia tetap berdoa. Ya, doa Imam Hasan Al-Basri kena berhadapan dengan gubernur. Tuan-tuan carilah. Tak pun nanti saya akan cuba post doa ni, teks dia. Okey. Pesanan Hasan Al-Basri. Pesanan Hasan Al-Basri. Nanti di penghujung nanti saya akan saya akan copy doa ini di ruangan komen nanti, insya-Allah. Ada teks saya. Baik, terusnya tuan-tuan, kalau kita bincang juga tentang Imam Hasan Al-Basri ini, pasti tidak cukup kepada kita membincangkan tanpa kita melihat pesanan-pesanan Imam Hasan Al-Basri. Sebagaimana yang saya katakan tadi, Imam Hasan Al-Basri sangat terkenal di kalangan para penuntut-penuntut ilmu, orang-orang sufi dan sebagainya pun mereka mengambil kata-kata siapa? Imam Hasan Al-Basri. Okey, sekejap.
Ada doa dia, saya bagi. Ya. Okay. Jadi Imam Hasan Al-Basri, banyak nasihat-nasihat beliau yang baik. Tu di ruangan komen tu tuan-tuan boleh lihat kisah bagaimana Hasan Al-Basri berdoa untuk menundukkan pemimpin yang keras. Baik. Seterusnya, banyak pesanan-pesanan Imam Hasan Al-Basri yang boleh kita ambil iktibar, iaitu kalau di sini sepanjang hayatnya, di antara nasihat-nasihat yang besar oleh Imam Hasan Al-Basri, yang pertama, nasihat beliau adalah pada satu hari dia berkata, aku menasihati kamu bukan bermakna aku adalah yang terbaik. Kata Imam Hasan, aku menasihati kamu bukan bermakna aku adalah orang yang terbaik daripada kalangan kamu ataupun orang yang paling soleh, tetapi aku menasihati kamu kerana aku juga pernah melakukan kesalahan ataupun kesilapan. Kata Imam lagi, ataupun kata Hasan Al-Basri lagi, andainya seseorang itu dia menyampaikan kebaikan, nasihat kepada orang lain apabila dia merasakan dirinya sempurna, maka kata Imam Hasan Al-Basri, maka tidak ada orang yang akan menyampaikan nasihat ataupun kebaikan kepada orang lain, ataupun amatlah sedikit orang yang melakukan perkara tersebut. Apa maksud yang pertama ini? Iaitu Imam Hasan kata, jangan tunggu sempurna diri untuk beri nasihat kepada orang lain. Jadi dia kata kena berikan saja, sebab memang semua manusia itu melakukan kesalahan dan kesilapan. Kalau nak tunggu diri sempurna, maka akan menyebabkan ramai orang yang tidak melakukan kerja-kerja untuk menyampaikan nasihat dan kebaikan-kebaikan tersebut. Kedua, nasihat Imam Hasan Al-Basri, dia kata lagi apa? Sesiapa yang banyak bercakap, maka akan banyaklah berlaku pembohongan. Mereka yang banyak hartanya, nescaya akan banyak dosanya sekiranya tidak melakukan sedekah dan zakat. Orang yang buruk tingkah lakunya, maka akan menyeksa dirinya sendiri. Kata Imam Hasan apa? Dia kata orang yang banyak bercakap, biasanya akan banyak pembohongan. Orang yang banyak harta, biasanya banyak dosanya. Maksudnya berhati-hati kalau kita banyak harta. Kadang-kadang salah faham orang, dia langsung tak nak harta. Tak boleh juga. Harta kita perlukan juga untuk membantu agama kita. Orang yang buruk tingkah lakunya akan menyeksa dirinya sendiri. Orang yang buruk tingkah laku, sebab itu orang buat buruk tingkah laku kepada kita, maka sebenarnya orang tersebut sedang menyeksa diri sendiri. Kita patutnya bersabar dan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hindari perkara buruk tersebut dengan bijaksana. Yang ketiga, nasihat Imam Hasan Al-Basri lagi, apabila kamu tergelincir melakukan dosa, kembalilah. Kembalilah pada Allah Ta'ala. Jika kita buat dosa, kembali bertaubat pada Allah. Apabila kita menyesal sesuatu, jangan kita ulang. Dan apabila kamu tidak tahu, bertanyalah. Kata Imam, tak tahu, bertanya. Dan apabila kamu marah, maka tahanlah kemarahan kamu. Dan antara pesanan lagi yang keempat, perasaan takut sehingga tidak, kata Imam Hasan, perasaan takut sehingga tenteram lebih baik daripada perasaan tenteram kemudian menimbulkan rasa takut. Takut tu perkara biasa. Takut ada masalah dan sebagainya. Tapi hendaklah kita usaha untuk jadi tenteram. Jangan keadaan kita sedang tenteram, tenang hari ini, tapi kita tidak menjaga dengan baik, maka kita akan menjadi takut pula atau masalah di kemudian hari. Itu maksudnya. Yang kelima, baik atau buruk seseorang itu bergantung pada hatinya. Andainya hatinya baik, andainya hatinya bersih, tercermin pada perbuatannya. Andai hatinya kotor, terpapar pada perlakuannya. Kata Imam Hasan, baik atau buruk seseorang itu bergantung pada hatinya. Kalau hati baik, akan baiklah perbuatan. Kalau buruk, maka buruklah perlakuannya. Ini juga berdasarkan daripada hadis Nabi SAW, iaitu berkaitan dengan hadis, setiap anak Adam, setiap jasad tersebut ada seketul daging yang bernama ala zalika huwa qalbu, yang bernama qalb, iaitu hati. Yang keenam, yang terakhir, nasihat yang kita boleh ambil daripada Imam Hasan Al-Basri, tiada saat indah bagi seorang mukmin yang sebenarnya, bagi orang mukmin tiada saat indah bagi dia yang sebenar-benarnya, iaitu melainkan kematian dia dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Hasan, tiada keindahan ataupun tiada kebahagiaan yang sebenar melainkan kematian dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan yang paling terbaik. Itu di antara nasihat-nasihat Imam Hasan Al-Basri kepada kita. Banyak sebenarnya. Kalau tuan-tuan Google saja nasihat-nasihat Imam Hasan Al-Basri. Namun kisah Hasan Al-Basri ini yang saya katakan
Banyak juga mereka yang mengaitkan dengan kisah-kisah yang saya ingat melampau hulu, kerana mengaitkan dengan kisah Imam Hasan ini seolah-olahnya mereka itu dapat mengaitkan dengan seorang tokoh yang besar, membenarkan apa yang mereka cuba sampaikan. Apapun saya ingat perkara yang baik disampaikan oleh Imam Hasan, tidak perlu kita melampau, tapi kita ambil iktibar daripada nasihat-nasihatnya. Baik. Jadi tuan-tuan, saya ingat selesai kisah kita seorang tokoh ilmuwan ataupun tabi'in yang terdapat di kota Basrah, yang telah pun kita baru tiba ke Basrah kita pada pagi ini. Jadi alhamdulillah kita dapat selesaikan. Seterusnya kita pergi pada ibrah, pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah Hasan Al-Basri yang kita bincangkan pada hari ini. Sebagaimana 3 ibrah yang boleh kita ambil. Yang pertama iaitu orang yang sentiasa mendalami Al-Quran, orang yang sentiasa membaca Al-Quran, melazimi bertilawah Al-Quran, memahami kandungan-kandungan Al-Quran, maka akhirnya dia akan mengetahui apakah makna sebenar kebahagiaan dan kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang biasa baca Al-Quran, dia akan melihat akhirnya apakah maksud kebahagiaan dan kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal lagi pun kita telah bincangkan surah Al-Baqarah, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang berjaya itu orang yang berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam kisah Hasan Al-Basri bersama gubernur tadi tentang berani kerana benar, maka ibrah yang kita boleh ambil juga, berani kerana benar mestilah disulami dengan ilmu dan bekalan diri untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Berani kerana benar tu bagus. Ada kata-kata Melayu kan, apa kata apa? Takut kerana salah, berani kerana benar. Tetapi dalam kisah Hasan Al-Basri ini, berani kerana benar pun mestilah disulami dengan ilmu dan bekalan diri untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Lihat bagaimana Hasan Al-Basri, dia ketika nak dipertemukan dengan gubernur yang digeruni tadi, tidak berhenti dalam hatinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak berdoa pun kena ada ilmu kan, maka perlu ada persiapan untuk bersikap berani kerana benar. Yang terakhir, ibrah yang boleh kita ambil, bagaimana nasihat daripada Hasan Al-Basri tadi, tidak perlu menunggu diri sempurna untuk menyampaikan nasihat kepada orang lain. Ayah kepada anak, anak kepada bapa, dan sebagainya, jiran-jiran, akan tetangga. Akan tetapi dalam masa yang sama, kita perlulah berusaha untuk memperbaiki diri, menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Apa ibrah yang ketiga? Jangan tunggu sempurna untuk baru beri nasihat, tetapi berusahalah dalam menyampaikan nasihat itu memperbaiki akhlak dan juga kelemahan-kelemahan yang terdapat pada diri kita. Selesai kisah Hasan Al-Basri, selesailah kita sesi yang pertama kita berada di Basrah pada pagi ini. Dan alhamdulillah kita habis daripada kisah Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in yang kita kenali beliau sebagai seorang yang tegas, sebagai seorang yang berprinsip, namun berprinsip dan tegas dalam bentuk yang bijaksana, tidak sembrono, tetapi berhati-hati dalam juga kata-katanya dan juga tindakannya untuk menghadapi masyarakat yang ada pada masa tersebut. Mudah-mudahan yang pertama, kita harap Allah Ta'ala berikan kita keberkatan dan juga kekuatan untuk kita mencontohi tokoh tabi'in ini, Imam Hasan Al-Basri. Yang kedua, kita berharap Allah Ta'ala berikan kita pengampunan atas kelemahan-kelemahan kita dalam proses menuntut ilmu ini. Yang ketiga, selalu saya doakan, iaitu kita berharap Tuhan kiralah pertemuan kita ini di antara pertemuan yang dikira sebagai manis-manis taman-taman syurga, manis-manis untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tempat masing-masing, sambil baring, sambil duduk, sambil entah apa benda gaya kan. Tapi kita harap Allah Taala berikan kita ini ganjaran sama seperti mana ganjaran orang yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua. Ada doa yang saya kongsikan tadi, doa siapa nama? Doa Hasan Al-Basri kepada gubernurnya. Saya ingat setakat itu sahaja pertemuan kita pada pagi ini. Yang baik tu datang pada Allah, yang lemah tu datang pada diri saya sendiri. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini dengan baca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ridha-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jauhilah kami semua daripada azab api neraka.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak pada kecil hingga kini. Ya Allah, kau tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang penuh nikmat, bukan jalan orang yang murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mu dan syariat-Mu. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dan kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbi ij'alna muqimas salah min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diri kami di kalangan orang-orang yang mendirikan salat serta di kalangan zuriat kami. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, lindungilah kami daripada bala bencana dan dugaan berat yang tidak mampu kami tanggungi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oleh itu, setakat itu sahaja. Saya akhiri juga dengan lafaz aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama semua, dan insya-Allah kita bertemu lagi. Jangan lupa kongsikan untuk sebanyak mungkin bagi mendapatkan manfaat ini.